Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video hari ini saya akan terangkan kepada anda mengenai kod etika perguruan Malaysia. Yang pertama, untuk menjadi seorang guru yang berkualiti, kita perlu ada tanggungjawab terhadap diri sendiri. Contohnya, kita perlu hadiri program ataupun perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi kualiti profesion keguruan kita. Yang kedua, kita perlu tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri kita supaya kita dapat tingkatkan lagi ataupun beri manfaat dalam segenap aspek. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita ada kekurangan, tak semestinya selama-lamanya ia akan menjadi kekurangan. Dia boleh jadi sebagai satu kelebihan kalau kita asah benda tu. Sebab apa? Belakang parang kalau diasah pun boleh tajam juga. Jadinya kalau kita ada kekurangan, kita perlu fixkan benda tu supaya dia boleh menjadi satu kelebihan. Alright, yang ketiga, tanggungjawab terhadap ilmu. Maksudnya kita ni sebagai seorang cikgu, kita perlu ada penguasaan ilmu pada tahap yang sangat mendalam. Sebab kita nak ajar budak-budak kan, macam sebelum kita nak ajar murid-murid, kita kena pastikan apa yang kita nak ajar tu kita memang betul-betul faham supaya apa yang kita ajar murid pun dapat faham. Dan bila diorang tanya kita, kita pun dapat jawab. Taklah macam bila diorang tanya, cikgu apa ni, apa maksud dia, kita pun terpinga-pinga nak jawab. Okay? Paling penting, cikgu perlu ikut perkembangan. Tak kisah dari segi teknologi ataupun dari segi berita-berita ke apa, kena sentiasa ikut perkembangan. Lepas tu kita kena amanah daripada segi keuangan. Sebab jadi cikgu dah dapat gaji banyak kan, janganlah kita copek-copek duit budak ke, duit rakan sejawat ke kan. Tak elok. Paling penting untuk menjadi seorang guru ni, kita kena kembangkan potensi pelajar tau, dari segi jasmani, rohani, intelek dan daya cipta. Sebab daripada bangku sekolah lah diorang punya masa depan tu dicipta kan. Jadinya dekat sekolah, cikgu memang kena ajar benda-benda yang baik je. Sebab kata orang tua-tua lah, dia kata supaya kita nak didik orang tu kan, supaya dia jadi manusia. Manusia yang memang betul-betul. Terus yang tanggungjawab terhadap hak pelajar. Ada setengah pelajar ni dia rasa macam selesa sangat untuk approach seorang guru ni kan. Sebab dia nak cerita masalah dia ke apa semua kan. Once bila cikgu dengar, pelajar cakap macam, cikgu saya rasa saya nak cerita masalah dekat cikgu, boleh tak cikgu simpan rahsia ni. Once dengar benda tu, automatically cikgu kena keep that secret told by the student. Sebab benda tu adalah satu hak sulit lah kan. Dan tak boleh lah benda tu dihebahkan kepada orang ramai. Jadi sebagai seorang guru kena ada common sense, okay? Pasal ni paling penting tau, hubungan antara guru dengan ibu bapa. Sebab benda ni dah pergi viral dah. Jadi seorang cikgu ni, kita perlu juga menjadi sebagai seorang ejen penyatuan yang mewujudkan satu kemesraan antara ibu bapa dan juga guru-guru. Dan yang terakhir ni, pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning. Lifelong learning ni kita boleh belajar daripada segi kemahiran yang boleh meningkatkan, mengasah lagi kita punya bakat sebagai seorang guru. Itulah yang dipanggilkan sebagai lifelong learning. Sebab kita macam improve kita punya diri tu dari masa ke semasa. Dah sampai dekat penghujung video kita pada hari ni. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada video ni ialah, sebagai siswa-siswi guru yang akan bakal menjadi seorang guru in future, kita perlulah mengamalkan kod-kod etika keguruan yang telah saya terangkan di sepanjang video ni supaya kita dapat jadi seorang guru yang berkualiti dan mantap. Kita kan nak mendidik budak-budak kan. Kita sebagai ibu bapa yang kedua, kita mendidik budak-budak. So kita kena tunjukkan perkara-perkara yang baik lah. Lepas tu, kita sebagai seorang guru jangan pernah penat dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Sebab kita memang banyak berkorban. Macam orang kata, bila hari guru tu kita dapat wish card kan, guru ibarat lilin, dia bakar diri dia untuk menerangi yang lain. Itu sahaja video saya pada hari ini tentang kod etika perguruan. Saya harap korang faham dan dapat aplikasikan dalam kehidupan sebagai seorang guru nanti. Okay, so bye!